Testing. Waalaikumsalam. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, al-hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluh wa ilayhi turja'ul amru kulluh. Iftah alayna fathan qariba. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah alayna fathan qariba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kitab Risalatul Misbahul Munir, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kita. Ini pengajian kali kedua yang kita pilih pada hari Jumaat, iaitu pada pukul 8 suku. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi perbahasan kitab kita, iaitu dalam khutbah lagi, masih duduk dalam khutbah dalam pembelajaran kitab Risalatul Misbahul Munir. Jadi insya-Allah siapa-siapa yang ada kitab di sana, terutamanya kalau yang ada kitab Jawib, saya menggunakan kitab Jawib pada muka surat 3. Muka surat 3. Kalau kitab Rumi, saya tidak pasti. Nanti tolong bagi tahu dalam komen di bawah itulah. Okey, baik. Jadi kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka menuntuti akan daku oleh setengah-setengah daripada kawan-kawanku
bahawa aku tulis baginya satu risalah pada menyatakan agama dan memperkenal akan dia akan agama. Berhenti setakat tu dulu. Wa ba'du. Jadi dalam bahasa Arab dan lafaz Arab, apabila kita mengarang kitab, sunat di dalam khutbah tu, kita kita menulis dengan perkataan wa ba'du. Dipanggil faslul khitab. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah, dalam ilmu sastra, perkataan wa ba'du ni dipanggil faslul khitab. Masuk dalam ilmu badi'. Maksudnya nak menghiasi perkataan dalam khutbah dipanggil faslul khitab. Sebab tu dah ada perkataan wa ba'du. Asal wa ba'du ni, perkataan wa ba'du ni asalnya daripada perkataan amma ba'du. Sebelum daripada perkataan amma ba'du, dia datang dengan perkataan mahma yakun syai'un. Asal nak jadi perkataan wa ba'du ni, dia datang pada awal perkataan, dia tukar. Asal perkataan mahma yakun syai'un, kemudian ditukarkan jadi amma ba'du. Kemudian amma tu dia ganti pula dengan waw. Kemudian jadilah wa ba'du. Sebab tu dia terjemah tu ada pun kemudian daripada itu dia tak cakap. Dia tak sebut dan kemudian daripada itu dia tak sebut dan. Sebab apa dia tak sebut dan? Sebab waw itu ganti daripada amma. Amma dia tulisannya alif, min, alif. Amma. Asal waw di situ dia ganti daripada amma. Sebab tu dia terjemah, kalau kita tengok dalam kitab-kitab Rumi ataupun kitab Jawi, dia sebut kata wa ba'du, mesti diterjemah ada pun kemudian daripada itu. Kalau orang belajar bahasa Arab, kenapa dia tak terjemah ustaz dan kemudian? Sebab waw tu maksud dan. Waw itu maksud bahasa Arab dengan makna dan. Tapi kenapa terjemah ada pun? Sebab waw itu dia ganti daripada amma. Amma tu dengan maksud ada pun. Ini selepas daripada itu. Dia nak cakap begitu. Baik. Tu dari segi kita kalimah bahasa Arab. Adapun kemudian daripada itu. Daripada apa? Ini kena bahas. Apa maksud kemudian daripada itu? Kalau siapa-siapa yang ada pen boleh tulis. Adapun kemudian daripada itu, yakni adapun selepas daripada Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillah dan wassalatu wassalamu. Itu maksud kata kemudian daripada itu. Dia nak cerita kata selepas daripada dia menulis Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam, maka menuntuti akan daku. Dia nak cerita begitu. Itu masuk dalam kitab tu. Yang ni selepas daripada dia menulis Bismillah, selepas dia menulis Alhamdulillah, selepas dia menulis wassalatu wassalam, selepas daripada tu maka menuntuti. Maksudnya apa? Ada orang pergi jumpa dia. Itu menuntuti tu. Maka menuntuti, maksud meminta. Maksudnya menuntut di sini dengan mana? Meminta. Tulis itu. Maka menuntuti akan daku. Siapa dia menuntut akan dia tu? Minta pada dia tu? Oleh setengah-setengah daripada kawan-kawanku. Minta apa tu? Tuntut apa tu kat dia tu? Macam kita lah. Orang datang kat kita ni, tuntut kat kita, minta kat kita. Apa hajat dia? Kadang-kadang orang minta kita ni, minta hajat kita, minta duit, contoh. Minta pertolongan duit. Adapun pengarang kitab kita ni, Syekh Abdul Aziz bin Ismail ni, ada kawan-kawan dia minta pada dia. Minta apa tu? Bahawa aku tulis baginya satu risalah. Jadi kawannya
bahawa aku tulis baginya, bagi kawan-kawanku tadi itu satu risalah. Jadi ada kawan-kawan dia minta pada dia tu tulis satu risalah. Jadi orang dulu ni bila sebut kawan-kawan ni, dia panggil ashab, sahabah, asdiqa. Ashab pun dia jamak, asdiqa pun jamak. Jadi sahabat-sahabat dia tu banyak, sahabat-sahabat dia tu meminta pada dia buat satu risalah. Risalah apa tu? Pada menyatakan agama dan memperkenal akan dia akan agama. Tu tengok. Jadi kawan-kawan dia tu minta, suruh dia tu karang kitab, tulis kitab membicarakan tentang agama dan pengenalan agama. Kadang-kadang sahabat-sahabat dia ni pun orang hebat juga. Orang dulu kalau dia minta pada kalau minta pada kawan-kawan, sama-sama kawan tu, biasanya orang alim juga. Kebiasaan orang alim juga. Bukan orang biasa. Dia bukan orang yang betul-betul jahil tiba-tiba minta dia tulis kitab, tak. Biasa orang minta menulis kitab ni, biasa orang-orang alim juga. Kawan-kawan dia orang yang alim juga. Baik. Kemudian selepas dia mengarang kitab tu, menyata pula akan segala rukun-rukun Islam. Jadi kawan-kawan ni pun lagi pula dia pun kawan-kawan dia minta dia tulis segala rukun-rukun Islam. Memang kita maklum dah rukun-rukun Islam tu dia ada 5, rukun iman ada 6. Tapi buat apa? Habis tu kawan-kawan dia tak tahu lagi ke? Tak, bukan maksud begitu. Sahabat-sahabat dia dah tahu dah rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, dia tahu dah. Cumanya dia nak minta detailkan perbahasan rukun Islam dan rukun iman. Dan ihsan. Macam kita semua tahu dah bab semayang. Tapi kita detailkan bab semayang. Contoh. Contoh kita detail bab semayang. Apa yang perlu dibacakan di dalam perkara-perkara sunat dalam semayang. Contoh. Apa yang kita tak pernah baca lagi. Pada ketika sujud. Kita baca dah. Subhanarabbiyal a'la tu kita tahu dah. Kemudian apa tambahannya? Allahumma inni kita baca apa tambahannya? Sebagai contoh. Sebagai contoh kalau dalam kitab apa? Fiqhul Manhaji dia ada minta maaf. Kitab Fiqhul Manhaji dia ada sebut. Ada 2-3 ayat baca di situ. Allahumma inni ala dzikrika wa syurika wa husni ibadatik. Di antara salah satu di itu. Bila kita tunjuk sujud tu, Allahumma inni kita baca doa, kita minta tu doa kesyukuran. Kita minta doa kesyukuran. Sebagai contoh. Begitu juga dalam kitab dia ni, padahal kita tahu dah rukun-rukun Islam, rukun iman, tapi berapa dia tulis juga. Sebab dia tulis juga tu dia nak menyatakan dengan jelas, dengan lebih detail. Tengok. Kemudian menyata pula akan segala rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman dan ihsan. Ihsan. Kita tahu dah ihsan tu apa? Berbuat baik. Tapi kenapa dia perjelaskan lagi? Dia perjelaskan dalam kitab ni lagi. Begitu jugalah kita dalam semayang. Pada ketika sebelum kita berberi salam. Apa perkara-perkara kita tahu dah. Sebelum bersalam kita baca tahiyat. Tapi bila kita detailkan lagi, sebagai contoh kita baca perkara-perkara sunat. Apa yang perlu ada perkara sunat? Dalam tahiyat akhir. Contoh kita baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Bagi contoh sebelum daripada salam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Lepas tu tambah pula sunat lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Tu
Itu semua perkara-perkara sunat. Tapi cuma kita tak pernah dengar, kita jarang dengar. Jadi bila kita belajar bab-bab satu bab tu, kita nak belajar dengan detail. Sebagai contoh. Baik, kemudian satu, kemudian menyuruh akan daku pula. Nampak macam suruh tu macam tak ada adab, tapi orang dulu ayat dia macam tu. Perkataan orang dulu tu dia kata menyuruh. Kemudian menyuruh akan daku pula. Jadi kawan-kawan dia minta pula lah. Menyuruh dengan mana minta. Menyuruh akan daku pula menghuraikan segala hukum syarak. Hukum syarak. Apa dia hukum syarak, nanti akan datang kita nak bahas. Dan hukum adat. Hukum adat. Tengok. Orang yang jahil hukum adat, terkadang dia tu boleh jadi sesat. Orang yang jahil hukum adat, terkadang dia boleh jadi sesat. Na'udzubillah min zalik. Nanti akan datang kita nak belajar. Dan hukum akal. Hukum akal ni lagilah. Ramai yang tak tahu dalam perbicaraan ilmu tauhid. Hukum akal ni lah anak tangga kita nak mengenal sifat Allah Ta'ala. Kalau kita tak kenal hukum akal, macam mana kita nak kenal sifat Tuhan? Jadi banyak orang tersalah. Tersalah definisi tentang takrif hukum akal. Dia ingat hukum akal ni ambil hukum akal tu kita hukum. Bukan begitu, memang kita kata hukum akal. Tapi akal kita tu, hukum tu bersandarkan pada apa? Hukum akal bersandarkan pada sifat Tuhan. Kita menghukum, kata sebagai contoh, kita kata wajib pada akal. Kita kata wajib pada akal tu tertutup pada apa? Kita kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat wujud. Kemudian kita kata apa? Wajib pada akal tak boleh terima. Tak boleh terima kata tak ada sifat wujud itu, mesti kena ada. Akal kita tak boleh terima kata wujud tu tak ada, mesti kena ada. Bila kita sebut mesti kena ada, itu dipanggil wajib pada akal. Itu dipanggil wajib pada akal. Mustahil pada akal begitu juga. Kita kata Allah Ta'ala itu dia lemah. Lemah, diri lemah itu kita kata mustahil pada akal. Diri lemah itu tidak boleh ada pada Allah Ta'ala, itu kita panggil mustahil pada akal. Balik tak ada tu tak terima. Balik tak ada pada Allah Ta'ala tu tak terima. Lemah, jahil, tu tak terima. Tu dia maksud dia. Tapi kadang-kadang orang itu salah definisi. Kadang-kadang mustahil pada akal, dia kata apa? Contoh. Rumah ni harga 800,000 ni. Mahal sangat ni. Akal aku tak boleh terima. Akal boleh terima. Dia panggil harus pada akal. Cumanya adat tu mustahil. Kena cakap begitu. Itu kadang-kadang orang kita tu dia jahil hukum adat, jahil hukum akal. Akal aku tak boleh terima kawan tu makan 3 kali tambah dengan keadaan badan dia kecil, badan dia kurus, tapi makan 3 kali tambah. Akal aku tak boleh terima. Bukan akal tak boleh terima. Harus pada akal. Tapi adat yang katakan mustahil. Mustahil pada adat. Nanti akan datang kita nak belajar dalam kitab ni. Ni semua dah sebut dalam kitab ni. Dia sebut insyaAllah. Adat mustahil. Sebab adatnya orang kalau makan 2 kali dah kenyang. Tiba-tiba dia makan 3 kali. Kita kata mustahil. Tapi mustahil apa? Mustahil pada adat. Ada pun pada akal harus. Tu harus pada akal. Baik. Kemudian menyuruh akan daku pula menghuraikan segala hukum syarak dan hukum adat. Ini akan kita nak belajar. Dan hukum akal. Dan ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin. Jadi, hukum syarak, hukum adat, hukum akal, ilmu usuluddin tu. Mengikut aturan apa tu? Mengikut aturan ahli sunnah. Dengan huraian yang terang, yang sangat mudah memahami akan dia, akan ini risalah.
Jadi dia buat kitab ni mudah untuk difahami. Sebab tu saya cakap kitab ni dia basic. Tapi basic pun dia ada tempat payah juga. Basic tu bukan terlalu basic sangat dah. Dia ada perbicaraan dia yang detail juga ada. Sebagai contoh kita tengok akan datang dalam sifat kudrat nanti. Dia ada takluk, ada 8 takluk sifat kudrat. Kerja sifat kudrat nanti akan datang dia bahaskan dalam 8. Kalau dalam kitab lain, kebiasaan dia sebut takluk sifat kudrat itu makan nasi 3 pinggan pada adat mustahil, tapi harus pada akal. Ya, betul. Contoh kita kata dalam kitab Faridatul Faraid, dia membahaskan pembahasan sifat kudrat tu, takluk dia ada 2 je. Secara umum. Iaitu kita kata suluhul qadim, takluk sifat kudrat dengan tanjizi hadis. Dia buat 2 je. Tapi ada pun dalam kitab ni Misbah Munir, dia bahas ada 8 takluk. Ni pembahasan dia detail. Bukan kita nak kata alah basic sangat Ustaz, budak-budak boleh belajar. Dah, bukan gitu. Ini kita belajar ni untuk lepas fardu ain, tapi dia memadai untuk kita. Lepas tu boleh kita belajar tingkatan ilmu tauhid yang lebih tinggi sikit. Kitab Faridatul Faraid. Kemudian kita belajar kitab apa lagi? Kitab Ad-Durus Samin, kitab Sirajul Huda, kitab Aqidatun Najin. Jadi semua tangga-tangga tu kita nak belajar semua kitab tu, mestilah melalui kitab Misbah Munir dulu. Bila dah jumpa kitab-kitab yang tinggi, nanti dia besar. Bila dah kitab yang tinggi, kalau kita belajar terus kitab tinggi, kita rasa payah pula. Jadi kita nak belajar tu rasa susah. Dari situ, baik. Jadi huraian yang terang. Jadi pengarang kitab kita ni dia buat huraian yang terang, yang sangat mudah memahami akan dia. Lagi mudah bicaraannya. Perbicaraan kitab ni mudah. Dan sederhana ibaratnya dan cakapannya. Ibarat tu dipanggil cakapan juga, tuturan, sama. Kalau orang belajar bahasa Arab, ibaratnya dan cakapannya tu, dan tu dipanggil atfun, ataf tafsir. Maksudnya ibarat tu nak mentafsirkan cakapan, cakapan tu nak mentafsirkan ibarat. Apa dia ibarat? Dan cakapannya. Maksud sama. Ibaratnya, cakapannya itu maksud sama. Tuturan pun kita panggil, cakapan pun kita panggil. Maksud dia sama. Kemudian serta mendatang pula dalil-dalil yang nakli. Serta mendatangkan pula dalil-dalil nakli. Akan datang pengarang kita dia bawa datang dengan dalil nakli. Dalil nakli. Dan akli. Apa dia dalil nakli? Apa dia dalil akli? Dalil nakli, dalil yang dibangsakan, dalil yang dinisbahkan kepada Al-Quran dan hadis. Itu dipanggil dalil nakli. Adapun dalil akli, itu dalil yang dibangsakan kepada akal semata-mata. Tidak bergantung kepada Al-Quran ataupun hadis, dipanggil dalil akli. Sebab tu dalam ilmu tauhid, dia kena kuat dalil akli. Orang belajar ilmu tauhid, dalil akli tu dia kena kuat. Maksudnya kena kuat tu dia kena faham. Sebab tu orang yang tidak ada akal, dia tidak boleh belajar kitab tauhid, dia tak boleh. Sebab dia banyak bergantung pada dalil akli. Adapun kitab fiqh, kita bergantung kepada dalil syar'i, bukan dalil akli. Tapi terbalik pada zaman kita sekarang, kebanyakan dalil akli itu digunakan di dalam hukum fiqh. Tak boleh. Hukum fiqh kita mesti berlandaskan dengan hukum syarak. Apa yang hukum syarak bagi tahu, kita ikut. Adapun dalil akli
Dalil akli, yakni akal yang salim, akal yang sejahtera, kita gunakan dalam ilmu tauhid. Ni kena ingat, ni banyak orang yang tersilap. Baik, itu akan datang kita bahas lah. Habis itu, maka dengan tuntutan itu, aku pun memikir dan renung berbulan-bulan masanya. Dia tak tulis lagi. Orang minta dia tulis banyak perkara tadi. Suruh dia tulis rukun-rukun Islam, rukun iman, ihsan. Kemudian suruh tulis hukum syarak pula. Hukum adat, hukum akal, betul ilmu usuluddin. Kemudian orang sahabat dia, kawan dia minta pula suruh buat dalam keadaan tulisan tu mudah faham. Mudah dipahami dalam kitab dia. Cakapan pun pertengahan. Maksudnya cakapan pertengahan, orang bawah boleh belajar, orang tinggi pun boleh belajar. Tidak terlalu rendah. Lepas tu, kemudian kawan dia juga minta pula suruh datangkan dalil-dalil akli dengan dalil-dalil nakli. Sahabat-sahabat dia minta pula sertakan pula dengan dalil-dalil nakli dengan dalil-dalil akli. Dia duduk dengar je kawan dia minta. Lepas tu, maka dengan tuntutan itu, aku pun memikir dan renung berbulan-bulan masanya. Allah Akbar. Orang dulu ni bila dia orang minta tu, dia tak terus nak baca, tak terus nak tulis, tak gaduh, tak tergesa-gesa nak tulis. Dia fikir dulu. Dia fikir dulu. Dia fikir, dia renung. Sebab apa fikir lama sangat tu? Berbulan-bulan. Orang dulu ni nak karang kitab ni, sebelum nak karang kitab, dia buat solat hajat dulu. Minta dengan Allah Ta'ala, dia buat semayang istikharah. Kebanyakan guru-guru guru-guru saya, dia kata kalau kita dulu, saya dulu pun begitu juga. Dulu pun kita nak pergi belajar pun di pondok pun kita istikharah dulu. Istikharah. Istikharah nak buat pilihan pondok mana yang kita nak belajar. Macam itulah. Dia kena istikharah, dia tak boleh tergesa-gesa. Kita nak belajar satu-satu tu. Begitu juga orang dulu, dia nak karang kitab tu bukan orang minta tu buat. Tak. Bukan macam zaman kita sekarang. Ustaz tolong buat kitab. Okey, insyaAllah saya boleh buat. Bukan begitu. Dia fikir dulu, renung dulu. Nak mengajar tu macam mana. Tengok. Tiba-tiba, ni tengok. Bila dah renung berbulan-bulan masanya tu, tiba-tiba diilhamkan akan daku. Apa maksud ilham? Ilham ni apa? Mencampak oleh Allah Ta'ala akan sesuatu kepada mencampak Allah Ta'ala mencampakkan ilmu di dalam seseorang. Allah Ta'ala campakkan ilmu pada seseorang, itu dipanggil ilham. Allah Ta'ala mencampakkan, kalau dalam kalau kita panggil apa? Iqa'u. Kalau dalam bahasa Arab tu, Iqa'ullah. Maksudnya mencampakkan. Maksudnya Allah Ta'ala beri, kita panggil mencampak tu, kita bahasa orang panggil bahasa kampung. Maksudnya Allah Ta'ala beri ilmu kepada seseorang. Allah Ta'ala beri ilmu pada seseorang dengan tanpa usaha dan ikhtiar. Itu panggil ilham. Bukan di atas jalan bukan di atas jalan usaha ikhtiar. Jadi Allah Ta'ala kita panggil ilham ni, Allah Ta'ala campakkan, Allah Ta'ala berikan kepada seseorang dengan ketiadaan usaha dan ikhtiar. Usaha ikhtiar tak ada. Tapi Allah Ta'ala beri ilham. Itu panggil ilham. Macam kita lah. Kita duduk tengok-tengok kitab ni, tiba-tiba kita dapat satu benda. Kita dapat satu benda tu bukan dengan usaha.
Sebab apa? Allah Ta'ala bagi pada kita. Tu dia. Baik, tengok. Tiba-tiba diilham akan daku oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilham apa? Bahawasanya tuntutan kawan-kawanku itu adalah suatu perkara yang baik. Tu dia. Jadi tuntutan kawan dia tadi tu adalah benda baik. Orang suruh minta tulis kitab. Tuntutan yang baik. Orang minta tu benda yang baik. Jadi tiba-tiba dapat ilham tu, dipikirlah, kawan-kawan aku ni minta tulis kitab ni benda baik. Tu dia, tengok. Bahawasanya tuntutan kawan-kawanku itu adalah suatu perkara yang baik. Perkara yang baik. Yang tak patut bagiku menolak akan tuntutan itu. Tak sepatut kalau dia nak tak sepatut. Dia nak menolak tuntutan tu, tak sepatut. Tak sepatut. Jadi dia pun fikir kata, kawan dia minta kitab ni, tak sepatutlah dia nak tolak permintaan sahabat dia tu. Sebab apa? Sebab apa tak patut dia nak menolak? Kerana mereka itu kawan-kawanku tadi tu sangka baik dengan daku. Kita kena bersangka baik. Husnuzon. Macam kita lah. Sebagai contoh, tuan-tuan, perempuan, jemaah sekalian minta saya mengajar kitab. Contoh, Ustaz, apalah mengajar kitab Misbah Munir. Minta kitab tu, maksudnya apa? Saya pun cakap, insyaAllah bolehlah mengajar. Maksudnya apa? Tuan-tuan, perempuan, jemaah sekalian tu bersangka baik dengan saya. Kalau tak sangka baik, kalau kata sangka buruk, tak belajar dengan saya. Macam itulah ibarat dia. Jadi kawan-kawan dia ni, dia minta suruh tulis tu, maksudnya apa? Mereka tu sangka baik dengan pengarang kitab kita. Mengharapkan kata, pengarang kitab kita ni mampu untuk mengarang kitab. Dia bersangka baik. Husnuzon. Sebab tu kalau kita pada asal kaedah, apabila kita buat sesuatu perkara tu, mestilah dia dengan husnuzon dulu. Yang pertama, husnuzon. Sangkaan baik. Tu dia. Baik. Kemudian, maka aku pun terimalah tuntutan itu, walaupun aku bukan daripada ahlinya. Ni pengarang kitab kita, dia tawaduk. Dia kata dia pun terima permintaan sahabat dia tadi tu, walaupun dia bukan ahlinya. Ini dipanggil kalam ni kalam tawaduk. Dia nak menghinakan diri dia seolah-olah dia tak pandai. Saya ingat kata guru saya. Dia kata, Bali beritahu saya dulu, tok guru saya, dia kata apa? Kata, Ustaz, saya kata minta maaf, tok guru saya cakap, kita ni kalau buat satu-satu perkara, kalau orang tanya kita tu, kalau kita rasa tak tahu, kita cakap tak tahu. Jangan rasa kalau kita salah, aku tahu semua, tak. Kata guru saya lah, biasa kalau pergi kerak, bila duduk dengan orang ramai, dia duduk dengan orang ramai, tok guru. Orang tanya dia, tok guru masalah ni, orang tanya dia, soalan ni, dia kata apa? Tak tahu, dia kata. Orang sana cakap, dia cakap bahasa petani lah. Tok guru ni, masalah ni, hukum ni, apa tok guru? Dia tengok-tengok, tak tahu. Bukan dia tak pandai, tapi tengok tempat. Tanya pun, kan orang kita ni kadang-kadang tanya tak kena tempat. Kawan tu tengah duk sembang-sembang, tengah ramai-ramai tok guru tu, tiba-tiba dia bertanya, tok guru nak tanya soalan ni, depan sama-sama guru. Lepas tu kita PM lah tepi, tanya dia sorang-sorang. Lepas tu tok guru kata apa? Tak tahu, dia kata. Nampak dia merendah diri. Bukan tak tahu betul. Tok guru ngaji Mekah lama.
Tapi dia berlapik. Depan orang ramai ni buat-buat tak tahu. Rasa macam dia kata apa? Kita ni kena merendah diri. Kita kena merendah diri. Tu kata guru saya lah. Dia kata kalau kita tak tahu, kata la adri. Aku tak tahu. Ataupun wallahu a'lam. Sebab tu guru saya dia peringatkan saya. Kalau kita cakap tak tahu, tapi kemudian kita akan cari sampai tahu. Contoh, orang tanya saya, Ustaz, macam ni hukum ni? Saya bercakap, wallahu a'lam, saya tak tahu. Tapi insya-Allah selepas ni saya akan bagi jawapannya. Tak apa macam tu. Berlapik. InsyaAllah saya akan cari jawapannya. Saya akan bagi tahu pada jemaah. Contoh. Tu tak apa. Kita berlapik. Orang kata panggil cakapan tu kena ada berlapik. Baik, tengok. Ni pengarang kitab kita ni dia tawaduk. Maka aku pun terimalah tuntutan itu. Dia terima. Walaupun aku bukan daripada ahlinya. Dia kata dia ni bukan ahli. Ahli mengarang kitab. Dia ni bukan ahli dalam ilmu tauhid. Sedangkan Syekh Abdul Aziz ni dia belajar dengan Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin Ngah Sekam. Belajar tauhid dengan dia lama. Tak mungkin dia tak tahu langsung. Tapi dia tawaduk. Seperti mana yang saya bagi tahu sebelum ni, Babel Iskam dengan pengarang kitab kita ni dipanggil Biras. Biras. Baik. Tapi dia mati lama dah ni. Kemudian berlakulah kolam aku dengan taufik Allah Ta'ala pada mengisikan tuntutan-tuntutan itu di atas beberapa keping kertas. Berlakulah kolam. Asal kolam ni apa tuan-tuan? Kolam ni bukan kolam mandi tu. Kolam ni dengan mana pen. Kolam ni dengan mana pen. Berlakulah pen. Macam tu ke? Bukan nak pada pen. Berlakulah pen aku dengan taufik Allah. Macam tu. Bukan pen. Bila sebut pen, apa yang dikenakan dengan pen? Dengan penulisan. Tulis itu. Berlakulah penulisan aku dengan taufik Allah. Dia kena cakap gitu. Habis tu kenapa cakap pen sat kolam? Bila sebut pen, dikenaki pen iaitu pada tulisan. Macam kita lah. Orang lelaki. Macam saya. Dulu semalam, saya pergi ke kedai gunting. Cakap, bang, saya nak cukur kepala. Asal nak cukur kepala ke cukur rambut? Asal cukur rambut. Tapi kenapa saya sebut cukur kepala? Memang saya cukur kepala betul. Memang saya cukur kepala. Dia kalau dia... Jadi saya cukur kepala tu, saya cakap, abang saya nak cukur kepala. Tapi kenapa abang tu faham? Bukan suruh cukur kepala. Kalau cukur kepala berdarah habis rambut saya. Habis kepala saya berdarah habis dah ni. Tapi dia faham kata cukur kepala, dikenaki kepala. Tapi nak pada rambut. Macam tadilah. Berlaku kolam pen. Bukan berlaku pen, berlaku penulisan. Tulisan tu berlaku. Bukan pen tak ada apa pun. Macam ni lah. Kepala tu hanya tak ada apa, tapi yang ada rambut di atas kepala. Tu maksud dia. Itu dipanggil, kalau orang belajar bahasa Arab, dipanggil majaz mursal. Dalam dipanggil ilmu bayan. Dalam ilmu balaghah, ilmu sastra. Orang kita dipanggil peribahasa lah. Peribahasa. Macam ni lah. Kita nak bagi kata-kata orang mati. Kita kata pergi gali lubang. Pergi gali lubang, ada orang mati ni. Jadi kita fikir balik, lubang boleh gali ke? Lubang tak boleh gali. Yang boleh gali tanah. Bila dah gali tanah, jadi lubang. Macam dia. Nak gali lubang tak boleh. Bukan benda ada. Dipanggil amrun i'tibariyun. Nanti kita nak belajar bab tauhid ni. Baik. Berlakulah kolam aku. Ini berlakulah penulisan aku.
dengan taufik Allah Ta'ala. Dengan taufik Allah Ta'ala. Apa maksud taufik Allah Ta'ala? Taufik ni apa? Taufik ni lawannya khizlan. Taufik lawan dia khizlan. Kha, zal, lam, alif, nun. Taufik ni apa maksud taufik? Dia berbeza dengan hidayah. Hidayah dilalatul mutlaqi. Semata-mata menunjuk itu panggil hidayah. Semata-mata petunjuk. Dilalatul mutlaqi itu panggil hidayah. Orang tanya, tolong tunjuk aku pergi ke kedai KFC. Dia pun tunjuk sana. Semata-mata tunjuk tu, itu panggil hidayah. Tapi itu contoh lah, itu dari segi lurah. Kalau dari segi bahasa ni, hidayah ni maksud petunjuk yang Allah Ta'ala berikan ketaatan kepada dia. Itu hidayah. Ada pun taufik, tu berbeza. Dia tak sama hidayah. Orang kita bila kalau sebut hidayah dengan taufik mesti sekali. Dia berbeza. Taufik itu ialah khalqul qudrati fit ta'ati. Khalqul qudrati fit ta'ati. Menjadikan kekuatan di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Allah Ta'ala menjadikan kekuatan pada seseorang untuk mengerjakan amalan ibadat. Itu kita panggil taufik. Adapun khizlan, kha, za, lam, alif, nun. Khizlan. Khizlan tu dipanggil khalqu qudrati fil ma'siyati. Allah Ta'ala berikan kekuatan tu untuk dia melakukan maksiat. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Jadi bila maksiat, itu dipanggil khizlan. Contoh. Kita bagi contoh taufik. Kita kata kita nak pergi ke masjid. Kita nak pergi ke masjid. Kemudian kita mendapat hidayah. Hidayah apa? Petunjuk apa? Azan dah masuk dah ni. Orang azan kita masuk dah. Dapat dengar kata orang azan. Kita pun terlintas dalam hati. Aku rasa nak pergi sembahyang kat masjid. Contoh. Dapat hidayah dah tu. Kemudian bila dapat hidayah tu, kemudian kita nak pergi mana? Kemudian apabila kita nak pergi ke masjid tu, itu dipanggil taufik. Sebagai contoh, kita berjalan. Kita berjalan, terus kita pergi ke masjid. Dalam perjalanan tu, kita sampai ke masjid, itu dipanggil taufik. Khalqul qudrati fit ta'ati. Allah Ta'ala menjadikan kekuatan pada kita untuk mengerjakan amalan ibadat dan taat kepada Allah, itu dipanggil taufik. Lawan taufik dipanggil khizlan. Khizlan ni macam mana? Contoh orang tu. Dia dengar kata ada orang ajak dia pergi minum arak. Dia pun pergi. Dengan kekuatan dia tu dia pergi. Dengan kekuatan dia pergi tu, kemudian dia minum arak tu, itu dipanggil khizlan. Itu dipanggil khizlan. Khizlan lawan dia taufiq. Lawan dia taufiq. Habis itu. Jadi Allah Ta'ala, berlakulah kolam penulisan aku dengan taufik Allah Ta'ala pada mengisikan tuntutan-tuntutan itu. Pada membuat permintaan. Tuntutan dengan mana permintaan. Bahasa orang dulu panggil tuntutan. Tuntut. Tuntut dengan mana permintaan. Minta lah. Jadi dengan taufik Allah Ta'ala pada mengisikan, dia pada melakukan permintaan-permintaan itu di atas beberapa keping kertas. Dia pun ambil kertas, dia pun buat tulis. Tulis.
Dia buat tadi tu daripada ingatan-ingatanku yang aku ambil daripada guru-guru yang mursyid. Tengok pengarang kitab kita ni. Dia tulis kitab tu apa yang dia ingat. Bukan ingat saja, dia ingat apa yang diambil daripada guru dia, guru mursyid dia. Iaitu salah satu guru mursyid dia iaitu Ayah Diskam. Ayah Diskam. Ayah Diskam ni Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin Ngah Skam. Jadi dia karang kitab tu apa yang dia ingat. Orang dulu, ulama dulu ni semua ingat dalam kepala dia. Ingat sungguh. Ulama dulu ni dia ingat sungguh dalam kepala dia. Apa-apa dia buat tu semua dia ingat. Apa-apa dia belajar tu semua dia ingat. Allah berkata ulama dulu. Sebab tu kadang-kadang orang dulu kita tengok Syekh Daud Al-Fatani. Dia mengarang kitab Munyatun Musalli. Syekh Daud ni dia dengar sejarah yang dia karang tu, apa yang diambil dalam pengingatan dia tu kemudian dia tuliskan dalam kitab tu. Kemudian ulama mentaklik balik. Ulama buat balik syarah pada Munyatun Musalli ni. Ulama kaji balik. Rupa-rupanya Syekh Daud ni bukan dia ambil dalam akal dia, ambil semata-mata dalam akal dia. Tapi penulisan yang dia ambil dalam akal dia tu semua ada tempat rujukan kitab. Semua ada rujukan kitab. Kitab Munil Muhtaj, kitab Fathul Wahhab. Semua kitab-kitab besar, kitab Arab. Allah Akbar, hebat sungguh Syekh Daud. Sebab tu kita kena sangka baik dengan ulama dulu, husnuzan. Bila-bila kita ulama Jawi kita, ulama Melayu kita. Banyak yang alim-alim. Banyak. Walaupun kita tengok dia cakap bahasa Melayu je. Tengok ulama orang tok kita. Cakap bahasa Melayu tapi bahasa Arab dari segi grammar ke apa semua dia pandai. Tu dia. Mari tengok. Dia kata aku ambil daripada guru-guru yang mursyid. Apa maksud guru-guru yang mursyid? Mursyid isim fa'il. Maksud guru mursyid, guru yang membimbing dia kepada menjalani amalan ibadat kepada Allah Ta'ala. Itu guru mursyid. Guru mursyid ni dia bimbing kita, membawa kepada kita taat kepada Allah. Kalau guru kita tu dia membawa kita kepada jalan maksiat, itu bukan guru mursyid. Kata guru saya, dia kata nak tahu guru mursyid ni, tengok dia. Orang jaga sembahyang jemaah, melazimi mengajar kitab. Kata guru saya, dia kata dia tu memang sepenuh masa memang tumpu kitab saja. Lepas tu dia membawa orang pergi ke ibadat pada Allah Ta'ala. Itu dipanggil guru mursyid. Guru yang boleh membimbing kita, yang boleh membawa kita ke dalam syurga. Tapi kalau guru tu tak boleh membawa kita pada syurga, na'udzubillah min zalik, itu bukanlah guru mursyid. Sebab guru mursyid ni, kalau dalam istilah tasawuf tu tinggi lagi. Antara syarat-syarat dia, guru mursyid, mestilah dia ada tariqah dia. Kita panggil tarikat. Tarikat jalanan dia. Zikir dia macam mana. Semayang wajib tu tak kena cerita dah. Semayang jemaah tu tak kena cerita dah. Itu memang wajib dah bagi dia. Guru mursyid ni bukan senang nak jumpa zaman sekarang ni guru mursyid. Sebab tu kata ulama, apabila tidak ada guru mursyid pada zaman kita, contohlah kita kata kita tak ada guru mursyid zaman sekarang ni, kita tak nak ikut siapa? Kata ulama, maka bahawasanya dia disuruh kita memperbanyakkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kerana apabila kita selawat pada Rasul, itulah di antaranya kita mendapat kita akan mendapat petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila guru mursyid kita tak jumpa zaman sekarang, contohlah, bukan tak ada tapi tak jumpa. Kita tak jumpa. Bila kita tak jumpa, kata ulama, kita memperbanyakkan selawat. Mudah-mudahan Nabi kita tu sebagai guru mursyid kita.
Tapi kata ulama itu sebut dalam kitab tasawuf. Di antaranya tak silap saya kitab Allah Muhammad. Kitab Kifayatul Azkiya, tak silap. Disuruh kita memperbanyakkan selawat, mudah-mudahan Nabi itu menjadi guru mursyid kita. Kalau kita tak jumpa guru mursyid, disuruh kita memperbanyakkan selawat. Itu di antaranya. Baik. Itu cerita guru mursyid. Jadi dia kata, aku ambil daripada guru-guru yang mursyid, serta aku tetapkan dia. Tatapkan dia daripada kitab-kitab yang mu'tabar. Jadi tatapkan dia ni maksud menetapkan. Tatapkan dia. Dalam kitab Rumi ditulis apa? Tatap ke tetap? Dalam kitab Rumi. Boleh beritahu tak nak tolong seorang komen? Dalam kitab Rumi ditulis tatap ke tetap? Ada orang boleh tulis? Dalam kitab Rumi ditulis apa? Tatapkan dia ke tetap? Kalau tetap tu dengan mana? Dia tetap. Tatap. Tatap. Jadi maksudnya diambil, serta aku ambilkan. Tatap ni dengan mana? Aku ambilkan, aku menetapkan. Tatap tu maksudnya ambil, tulis itu. Serta aku ambilkan daripada kitab-kitab yang mu'tabar. Tatapkan, ini aku ambilkan, aku menetapkan. Ambil lah. Kita tulis ambil. Serta aku ambilkan daripada kitab-kitab yang mu'tabar. Kitab-kitab mu'tabar ni kitab-kitab yang masyhur. Kitab-kitab yang masyhur. Serta aku ambilkan daripada kitab-kitab yang mu'tabar. Ataupun kita panggil maka jadilah ia ini risalah ni, maka jadilah ia sebuah risalah yang berguna. Jadi kitab ni dia sebuah risalah yang berguna. Yang aku nama akan dia, akan ini risalah. Nama apa? Dengan Al-Misbahul Muniri. Tak kena. Dengan Al-Misbahil Muniri fi ma'rifatillahil qadiri. Tu dia. Boleh kita baca Al-Misbahul Muniru fi ma'rifatillahil qadiri. Ataupun kita baca dengan Al-Misbahil Muniri. Boleh baca. Kalau baca Muniru di atas jalan hikayat. Di atas jalan hikayat. Apa maksudnya Al-Misbahul Munir fi ma'rifatillahil qadir? Ni. Jadi kitab ni letak nama dah lah. Dia cerita-cerita tadi tu baru dia letak nama. Baik. Apa nama kitab dia? Dia kata apa? Iaitu dengan Al-Misbah Al-Munir fi ma'rifatillahil qadir. Artinya lampu yang menerangi pada mengenalkan Allah Al-Qadir. Ini Allah yang Al-Qadir ni Allah yang amat kuasa. Allah yang amat berkuasa dengan sifat berkuasa. Tu nama kitab dia lah. Sebab tu orang dulu dia menulis nama tajuk kitab tu. Nama tajuk kitab tu di belakang. Mula dia tulis khutbah dulu. Lepas tulis khutbah, baru dia letak nama tajuk kitab. Macam kita lah. Lepas tu, di sinilah kita ambil tafa'ul. Kitab ni dia ambil dalam tafa'ul. Apabila seseorang itu beranak, maka disunatkan dia tu meletak nama pada hari yang ke-7. Sebab apa? Sebab pada hari 7 hari tu, nak bagi kenal budak tu dulu macam mana. Bila kita dah main dengan budak tu, dah kenal dengan budak tu, baru letak nama. Sebab tu kadang-kadang orang tu dia nak letak nama tu dia fikir dulu. Tengok anak dia ni macam mana, perangai macam mana.
Oh, ni kita letak. Kadang orang letak nama sejuk, nama anak ni sejuk sikit ni, panas sikit. Kadang-kadang terus letak nama. Lain-lain terus letak nama. Nanti dulu. Bagi Tok kenal budak ni macam mana. Oh, budak ni nampak happy, lembut je. Budak kecil ni. Baiknya contoh. Barulah kita letak nama. Sunat kita letakkan nama pada hari yang ke-7. Habis itu. Kemudian, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa menjadi akan dia manfaat dan berguna bagiku. Ni panjang lagi ni. Tapi stesen kita sampai dah ni. Tempat stesen berhenti kita dah sampai. Kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pergi lagi tu kena habiskan. Jadi nak kena hurai banyak lagi lah sikit tu. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan pada hari Rabu insyaAllah. Tolong berhenti setakat tu. Sedang elok dah. Jadi kita buka lah soalan. Kalau ada orang nak tanya soalan, lebih kurang ada 5 minit lagi. Ada 3-5 minit, 4-5 minit lagi. Jadi kalau ada orang nak tanya soalan, boleh tanyalah. InsyaAllah kita akan sambung. Kemudian aku memohon kepada Allah SWT bahawa menjadi akannya manfaat. Nanti dia nak cerita pula. Dia nak berdoa pula pasal kitab dia ni. Dia nak berdoa mudah-mudahan kitab dia ni menjadi berguna dan manfaat pada orang awam. Nanti akan datang dia bahas lah. Tu dia. Jadi ada siapa nak tanya soalan? Semua faham? Perbincangan kita hari ni semua faham? Kalau ada nak tanya soalan boleh tanya dalam komen bawah tu lah. Apa beza Misbahul Muniru dan Muniri? Dia kalau baca Misbahil. Kalau nak beza Misbahil, dia sebab ada dengan. Dengan tu huruf jar. Asal ba. Dia sebenarnya kalau bahasa Arab dia cakap ini. Aku namakan dia. Yang ni wa ana tasmiyatuhu bil misbahil muniri. Asalnya ba bil misbahil muniri. Tapi kalau kita kata nak baca al-misbahu boleh juga. Tapi kita baca al-misbahu tu di atas jalan hikayat. Maksudnya hikayat tu kita ambil daripada hikayat awal dia apa? Kitab ni Misbahul Munir. Baca al-Misbahul Munir. Jadi bila di atas jalan hikayat kita baca al-Misbahul Muniru. Huruf jar ya betul Haji. Hanya ikut betul. Bila masuk huruf jar dia kena baris bawah. Ada soalan, perlukah kita mengambil tariqah dan bagaimana caranya? Jadi tariqah ni kata guru saya, dia kata tariqah ni tidak wajib. Cumanya apabila kita mengambil tariqah itu untuk mempermudahkan kita beramal dengan cara dengan jalanan yang mudah. Contoh dulu saya ambil dengan Pak Tihmat Kuala Nerang. Saya tanya dia, ambil tariqah ni untuk mempermudahkan cara kita. Kita tak ambil tariqah pun boleh, tak ada masalah. Kita semayang pun kena belaka. Tapi bila ambil tariqah tu, jalan dia jalan pintas. Ibarat dia gitu. Contoh, kita baca subhanallah. Kita tasbih subhanallah, subhanallah. Kalau orang tak ada tariqah tu biasa subhanallah. Kita nak baca 1000 kali pun boleh, 500 kali pun boleh. Ikut berapa kita nak baca. Tapi bila ada tariqah, dia ada sukatan dia. Dia ada jalanan dia. Okey, tariqah ni jalanan dia kena baca 300 kali. Contoh. Tu contoh. Jadi bila soalan kata bila tariqah ni, jalanan ni dia ada bimbingan. Bimbingan pada guru. Kalau tak ada tariqah ni, dia bukan kata tak ada bimbingan guru, ada juga. Cuma ni dia tidak, dia kata amalan dia tu tidak tetap lagi. Biasa kalau nak ambil tariqah ni, biar amalan dia istiqamah dulu. Bila dah istiqamah, baru kita boleh ambil tariqah. Ada pun amalan kita tak istiqamah, nak ambil terus tariqah tu bermasalah lah. Kejap-kejap zikir, esok 10 kali, hari ni 100 kali. Esok 3 kali, esok lagi tak buat. Contoh. Tu nak ambil tariqah macam mana? Dia biar melazimi walaupun sedikit. Walaupun kita buat sedikit. Baik, faham semua Alhamdulillah. Jadi sampai dah masa kita, Alhamdulillah.
Jadi sekadar itu saja, tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah dan ibu sekalian. Saya minta maaf kalau ada salah, ada silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Jadi nanti jadi isim. Jadi nanti, ya betul, haraf jar selepas daripada haraf jar mesti kena isim. Sebab al-misbah min itu isim, sebab alamat isim tu alif lam. Alamat isim tu alif lam. Ataupun menerima masuk tanwin. Ni bahasa Arab. Ada orang tanya tu, kita jawab lah. Bila haraf jar dia masuk kena isim. Kalau fi'il tak sah. Tak sah masuk di atas isim. Baik. Jadi sekadar itu saja, yang baik itu datang dari Allah SWT, dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa amalan maqbula wa sa'adata darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allah